Termasuk dia menulis. Tak ada benda tu tulis. Tulisnya asyik merah, dia mengutuk orang aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, para penonton setia, penyokong tegar bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat kepada semua penonton yang pilih rancangan ini untuk menjadi santapan minda, santapan emosi, santapan rohani selepas bertarawih. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Dan ini dah program yang dibawakan kepada kita semua untuk kita sama-sama boleh nak belajar, kita nak faham, kita nak amal sunnah Rasulullah SAW dengan berlandaskan hadis sahih. Alhamdulillah. Bersama dengan saya Coach Jamil Wahab sebagai host untuk program Bedah Hadis ini. Dan yang akan membedah hadis itu adalah panel jemputan kita, guru kita bersama-sama untuk episod kita kali ini, iaitu bertajuk Puasa Tapi Mulut Puaka. Dan cara sebut itu pun dia kena makhraj dia yang betul, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu siapa? Guru kita bersama Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Ishaq Sulaiman, Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa khabar Coach Jamil? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Ceria sentiasa. Amin. Kita malam-malam lepas tarawih ni kita nak bagi supaya ramai boleh dapat ikuti program kita ni dengan penuh semangat, Prof. InsyaAllah. Tengok pada tajuk ni, Prof. Dia kena sebut tu biar ada rasa. Puasa tapi mulut puaka. Tu dia. Hebat. Dan tentu ada juga yang akan menjadi persoalan daripada kita punya penonton, Prof, yang akan tertanya-tanya, tapi kita tak nak mereka saja yang dapat. Kita nak mereka dan juga keluarga mereka, saudara mara, jiran, semua nak kena dapat apa perkongsian daripada Prof. Oleh itu kita nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan share. Tu dia. Banyak 3 kali sebut share. Supaya ramai boleh dapat manfaat daripada perkongsian kita ni, program kita ni. Okey? Share, bagi, tekan butang love, butang like, semua tu tekan. Memeriahkan majlis ilmu kita pada malam ini. Juga tuliskan komen dalam ruangan komen itu agar ramai boleh dapat manfaat. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang masuk lambat sikit, jadi mereka tahu, ini pelajaran yang telah dikongsikan. Tuliskan learning point tu. Juga suka untuk kita nak meminta, menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk follow My Hadith Time punya laman sosial. Seperti mana yang tertera pada skrin anda. Adanya YouTube My Hadith Time, adanya Twitter My Hadith Time, adanya Instagram My Hadith Time dan Facebook My Hadith Time. Okey. Jadi, Prof, kita nak mulakan perkongsian kita dengan tajuk Puasa Tapi Mulut Puaka. Saya akan bacakan hadisnya, insya-Allah. Maksudnya, dan kemudian kita akan minta Prof lah untuk nak kupaskan lah, bukan saya. InsyaAllah. Bukan saya, insya-Allah. Kita cuba. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajjah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maksudnya, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan masih melakukannya berkata dusta itu serta tidak meninggalkan kejahilan, maka Allah tidak menerima usahanya berpuasa, meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 6057. Baik, Prof. Sepintas lalu, saya sebagai orang yang baru nak belajar, baru kenal hadis ni. Bila tengok ni, saya tahu kalau saya buat benda ni, dia ada kesan dia. Ini cause and effect. Betul. Okey. Apa yang saya buat tu, iaitu kalau saya tak tinggalkan kata-kata dusta, satu. Dan satu lagi, buat lagi, saya tak tinggalkan kejahilan. Ada 2. Buat kata-kata dusta, satu lagi buat jahil. Apa yang berlaku, Allah Ta'ala tak terima puasa saya. Melainkan sekadar hanya tinggalkan makan dan minum lah. Kita nak mula dengan itu dulu. Apa nama, Prof?
sebenarnya apa mesej daripada hadis ini? Falyatafadhal mashkura. Subhanallah. Terima kasih Coach Jamil. Alhamdulillah. Dan khususnya semua penonton di luar sana. Alhamdulillah pada malam ini kita akan mengulang kaji satu hadis yang sebenarnya hadis ini masyhur pada pandangan saya kerana banyaknya bilangan diulangkan oleh muhaddisin. Okey. Terutama jika kita merujuk lebih kurang kalau 9 buah kitab. Okey. Dalam hadis ni dia nama kitab 6 kitab utama. Baik. Kita tambah lagi 3. Oh. Di situ ada Sahih Bukhari-nya, Sahih Muslim-nya, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Lebih kurang carian kita akan temui lebih kurang tentang qauluz zur ni. Okey. Ada lebih kurang 35. Oh, banyak. Istilah itu diulang dalam dan kita fokus kepada cerita pasal puasa ni. Okey. Sebab kita sekarang berada pada bulan puasa. Okey, baik. Kalau seperti kita tengok tadi, kita tengok dalam Sahih Bukhari. Baik. Ada lebih kurang 6 kali hadis ini diulang. Baik. Hadis yang menjadi rujukan kita pada malam ini terdapat dalam satu topik. Sebab dalam Bukhari ini dinamakan topik besar itu sebagai kitab. Okey. Okey. Namakan sebab jadi dia terdapat dalam kitab 6057 tadi kan? Ya, betul. Berada dalam Kitabul Adab. Kitabul Adab. Okey. Walaupun tentang puasa, tapi di antara adab berpuasa yang utama ni, di antaranya, ini di antaranya, qauluz zur. Kenapa Okey. Nabi mengekalkan istilah qauluz zur? Baik. Kerana dalam suratul Hajj, ayat 30. Okey, suratul Hajj ayat 30. Okey. Dan dalam dalam Sahih Bukhari, saya tak mampu nak buat semua, berat. Tapi kalau siapa yang ada rujukan, sila buka pada kitab Sahih Bukhari dan Kitabul Adab ni, bahawa Imam Bukhari dia meletakkan sebelum hadis ini, dia kata tentang bab qaulullah ta'ala wajtanibu qaulaz zur. Okey. Hendaklah kamu semua menghindari, menjauhkan daripada qauluz zur. Qaul ini perkataan. Kalim. Az-zur tu apa? Ini perbahasan kita. Baik, nak secara mudahnya tadi, dalam terjemahan tadi, dia kata kata-kata dusta, betul? Kata-kata dusta, betul. Baik. Memang betul. Secara ringkasnya, apabila kita melihat hadis, kita pun tahu terjemahan, kita berhajat satu lagi sumber, Coach Jamil. Apa dia kita memerlukan syarah hadis. Ataupun fake hadis. Inilah dia punya tertib ataupun adab. Ataupun etika. Bila kita baca ayat Quran, kita perlu terjemahan kan? Betul. Tapi kita perlukan tafsir. Setuju. Okay? Sebelum kita letakkan otak kita, pikiran kita. Begitu juga hadis, kita kena menghormati. Baik. Bila kita baca tadi hadis Bukhari, paling tidaklah kita merujuk di antaranya, kalau ahli sunnah wal jamaah ni kita rujuk nama satu kitab Fathul Bari. Fathul Bari. Okey. Boleh, saya rasa Coach Jamil pun biasa dengar ni kan? Biasa dengar. Dengar. Ada tak nama orang Muhammad Bari? Ada. Ada. Okay. Fathul Bari pun ada nama orang? Ada. Okay, Alhamdulillah. Okay. Jadi yang nak ceritanya, dalam Fathul Bari, Ibnu Asqalani memberikan satu huraian dan kita pun mampu memahami al-kazibu. Al-qauluz zur maksud dia al-kadhib. Okey. Bohong. Okey. Mudah getinya tak boleh bohong. Okey. Ada satu lagi istilah bersama qauluz zur, syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Okey. Qaul ni kata. Syahadah ni saksi. Okey. Saksi bohong. Jadi az-zur ni al-kadhib. Okey. Seumpama maksud dia bohong. Kenapa bohong ni Nabi sebut? Walaupun kita ni berpuasa, tapi siapa yang berbohong, seolah pahala puasanya tak ada. Yang ada cuma dia lapar dan dahaga. Allah. Menarik. Kerana dalam satu hadis yang lain, di antara dosa-dosa besar ni, al-isyraku billah, kita melakukan syirik kepada Allah, kita uquq walidain, kita bermadrahaka kepada ibu bapa. Satu lagi Nabi kata, di antaranya ialah qauluz zur atau syahadatuz zur. Jadi bohong ni satu perkara yang cukup jelas. Jadi orang Islam, kita diajak semua ya, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak semua dan penonton, kita kena berusaha bercakap benar. Kita kena berusaha mengatakan qaulun kalimatun thayyibah. Jadi kalimah-kalimah kita yang baik. Kerana apa? Inilah sebenarnya tanduk orang berpuasa. Dia bukan saja dia mengokang dia menahan makan minum, tetapi syahwat dia yang mengeluarkan kata-kata yang keji, yang menggambarkan seorang tu kuasa yang berkata buruk, termasuk dia menulis. Tak ada benda tu tulisnya asyik dia mengutuk orang aja. Ini stoplah bulan puasa ni, taubatlah. Okey, sebab itu kembali balik pada cerita fake hadis. Itu yang pertama tadi qauluz zur. Saya nak lanjutkan lagi. Dalam masa yang sama, kita akan
melihat pada hadis ni wal amal. Jadi Nabi nak beritahu orang yang tak berhenti-henti dia bohong ni mohong saja. Jadi dia terus pagi dia bohong, tengah hari dia bohong, sebelum buka pun bohong contohnya lah. Hidupnya penuh dengan pembohongan. Ini biasa berlaku. Sekarang kita bimbang sampai kepada benda yang tak kita pasti pun kita just forward je. Tapi kita katakan kononnya berkaitan dengan Nabi. Kononnya Coach Jamil kata. Tapi kalau Coach Jamil tak kata, Coach Jamil suka tak? Tak suka. Tengok. Jadi kalau sanksi jangan kongsi. Wah, itu dia tagline kita. Jadi, kembali balik poin ketiga. Nabi larang kita terus berbohong. Jadi wal amal bih tu, kemudian satu lagi, kenapa disebut al-jahlu? Jahil, kejahilan, kebodohan. Jadi maksudnya, kalau kita rujuk dalam kitab huraian ulama, bermaksud maksiat. Kadang-kadang banyak benda kita lakukan maksiat ni kita tak tahu. Kerana kita dah biasa berada dalam ekosistem itu. Dan ada satu lagi, adik-beradik kepada qaulu zur, ini bohong. Kemudian satu lagi, yang apa tadi, jahil tadi, maksiat. Yang ketiga, ghibah. Mengumpat. Jadi ini biasalah. Ini menarik nanti ni. InsyaAllah. Jadi itu poin pertama dulu. Sebagai poin pembuka yang sangat cantik. Which is saya nak rangkumkan, Prof. 3 perkara. Saya sebut 3 perkara. 3 poin. Ini kalau saya buat, puasa saya tak ada apalah. Sekadar lapar, dahaga, that's all je yang saya dapat. Pahala habis. Kalau kita guna matematik kosong lah. Matematik kosong. Walaupun puasanya mungkin tidak batal. Ini pun perbincangan ulama. Puasa sah. Ya, puasa sah. Dia punya quality of fasting tu. Cakap bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini 3 perkara, tuan-tuan dan puan-puan. 1, jangan terus cakap bohong. Yang nak bohong pasal apa? Jangan. 1, jangan cakap bohong. 2, jangan teruskan amal-amal maksiat. Dan antara kita perincikan amal maksiat itu berkaitan dengan ghibah, yakni mengumpat. Tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan dimulakan dengan membuka minda apa makna yang dibawakan dalam hadis ini, dan kita nak teruskan, nak kupas lagi apa lagi mesej dalam hadis ini. Dengan sama-sama kita terus menonton rancangan ini. Kita nak berhenti rehat sebentar, teruskan bersama dengan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kita kembali selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus setia bersama-sama dengan kita di Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kita menjemput untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk terus follow, subscribe. Ada subscribe laman sosial My Hadis Time. Okey. Seperti mana yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang, adanya YouTube channel, adanya Twitter, adanya Instagram dan adanya Facebook My Hadis Time. Follow, tekan like, share. Lepas tu kita nak usaha sama-sama agar usaha kecil kita itu dipandang Allah dan kita boleh meraih redha Allah Ta'ala. Kita bersama-sama dengan Prof. Madya Dr. Ishak Sulaiman
di dalam satu tajuk namanya puasa tapi mulut puaka. Dia kata, ini menakutkan sebenarnya. Dia menakutkan sebenarnya kan. Baik, Prof, tadi kita dah tengok, saya mungkin secara ringkas Prof. Qaul az-zur membawa makna tipu, kata-kata dusta. Yes. Ada implikasi lain ke kalau katalah penggunaannya bukan qaul az-zur, dia terus guna apa? Kazab. Al-kazib ke? Ada secara ringkas untuk sebab apa? Bahasa. Ya. Sebab pertamanya Allah guna kalimah ini. Okey. Dalam Al-Quran yang saya sebut tadi, dalam cuba rujuk ayat 30 suratul Hajj. Wajtanibu qaul az-zur, kata Allah. Cerita ni tentang orang yang berada dalam keadaan ihram mengerjakan haji atau umrah ni. Bila kita dekat ihram, bukan saja kita sebab ada perkara yang tak boleh kita buat masa ihram. Betul tak? Faham. Di antaranya ni, kalimah-kalimah. Jadi sebenarnya saya bawakan hari ini kebetulan kitab hadis Sahih Muslim sebab ini yang saya dapat. Jadi dalam kitab ini Imam Nawawi yang memberikan topik dalam Sahih Muslim ni, dia kata tentang kepentingan menjaga lisan. Jadi kenapa lisan besok Allah akan hisap. Betul. Dan dia akan menjadi saksi kepada setiap ungkapan kita. Betul. Jadi bayangkan benda yang cukup besar ni, terutama kita berdusta menolak kebenaran yang Allah sebut, yang Allah syariatkan, yang Allah telah berikan ini keyakinan, keimanan mesti terima, tapi kita tolak. Kita tolak banyak ini sebenarnya menggambarkan kita berdusta sebenarnya. Bila Allah mendatangkan kebenaran, kita tolak. Allah kata wujudnya neraka dan syurga. Wujudnya pasti berlaku kiamat. Tapi kita tolak dengan kalimah kita. Itu sebenarnya juga kita mendustakan kebenaran. Jadi sebenarnya kebenaran tak boleh ditolak. Terutama yang berkaitan dengan agama, perintah Allah ini. Dia memerlukan ilmu. Ini sebenarnya. Setuju. Jadi sebab itu kenapa ada jahil tadi. Ya. Kebanyakan orang berada dalam keadaan dosa, kadang-kadang dia tak tahu. Kerana dia berada dalam ekosistem. Ini sebabnya kan. Ekosistem tu mengajar mesti bohong contoh ataupun biasa bohong ni. Ya. Ini tak betul. Inilah masanya tuan-tuan dan puan pada diri saya, pada kita semua. Bahawa bulan puasa ni kita tahan semua ni sebagai satu proses tarbiyah. Untuk memastikan puasa kita puasa yang takwa. Kita bukan nak puasa orang awam ni. Seperti Al-Ghazali, Imam Ghazali kata puasa yang paling rendah puasa orang awam lah. Ini macam yang Nabi kata ni. Sekadar makan minum tapi solatnya kadang-kadang kala. Kadang-kadang buat, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang sengaja tak buat. Kadang-kadang masa puasa dia pun macam tak puasa aja. Di sudut cara tu. Mungkin dia aktif tu bagus. Kita tak salah. Tetapi jangan sampai peringkat kita semacam melanggar apa yang telah Nabi kata. Supaya puasa ni kita kena sabar. Tapi mungkin bergaduhnya kuat. Maklumlah kan. Terlanggar sikit pun semua nak jenis. Tak boleh kata win-win. Semua nak win dengan lose kan. Jadi sebenarnya bulan puasa ni bulan satu mendidik. Bukan saja makan minum. Kita menahan siang hari. Tetapi sampai peringkat perkara-perkara yang melibatkan keluar daripada lidah ini. Lidah kita, lisan kita tu. Kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, santan habis. Jadi, Prof, bila sebut tentang kita ni, bila berpuasa, kita nak tahan. Kita nak tahan. Puasa itu sendiri pun antara makna adalah menahan diri. Menahan diri satu dari sudut perkara-perkara yang membatalkan puasa, juga nak latih diri ini agar jadi orang yang memang boleh uruskan diri dengan baik. Dan bila menyebut tentang uruskan diri dengan baik, dia bukan sekadar kita sebut lisan itu yang bercakap, dia juga perkataan yang dituturkan menggunakan jari. Itu. Sebab ini zamannya. Betul. Ini zamannya. Media sosialnya dengan mungkin zaman dulu mungkin surat. Mungkin surat penulisan kan. Surat layang. Pena lebih tajam daripada mata pedang kan. Betul. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Baik. Saya nak bawakan satu ayat kata-kata yang bagi saya cukup famous. Walaupun mulut dia macam tu tapi hati dia baik. Saya nak bawa kepada konteks itu. Kan? Sebab dia berada dalam ekosistem macam mana yang Prof sebutkan tu tadi. Semua orang cakap tak ada masalah pun. Sebab apa? Walaupun mulut dia macam tu tapi hati dia baik. Ia telah dinormalisasikan. Kemana? Kan? Itu perkataan dia kan. Yang menyebabkan saya nak mohon juga respon daripada Prof. Macam mana dengan keadaan itu? Kita gunakan terma tu ya. Walaupun mulut macam tu tapi hati baik. Dan kita nak suitkan dengan mulut macam tu hati baik tapi dalam bulan Ramadan, Prof. Allahu Akbar. Okey. Dalam kita menghadapi bulan Ramadan, kita ada tak melihat kemungkaran? Ada.
Terutama kemungkaran maksudnya pun yang melakukan dosa. Betul. Terutamanya dosa besar lah. Kadang-kadang anak-anak kita pun buat satu benda yang tak di sudut adatnya tak betul, kita pun tegur. Betul. Jadi terutamanya saya selalu pergi kepada kita lah. Kita mak ayah kan. Saya seorang ayah, seorang suami. Jadi memang mulut ni, pagi-pagi, apa ayah buat kat rumah? Kejutkan. Kejutkan sahur. Ya. Kejutkan. Jadi biasalah. Kadang-kadang anak-anak saya pun agak ramai, 7 orang lagi. Alhamdulillah. Masih 7 orang. Alhamdulillah. Mak dia seorang. Okay. Jadi nak ceritanya, Abi mesti. Kalau tak ada Abi rumah ni, dia kata pagi-pagi sunyi aja. Sebab saya dididik untuk dikejutkan oleh mak saya. Dan itu pada saya satu rahmat. Kerana ada orang mengejutkan kita untuk menyembah Allah. Okay, kalau inilah dianggap sebagai mulut tadi bising. Okey. Itu tak betul. Kalau kita kata hati baik, ini jenis mulut tadi kerana mengajak kepada taat kepada Allah, tak pada Rasul ikut undang. Mulut kena banyak cakap sikit. Ya. Itu kita kata hati baik. Itu hati baik. Tetapi kalau mulut ni keluar perkataan yang tadilah, menyakiti, mengumpat. Menyakiti ni pun kalau dia sakitkan kita tengah tidur, nak kejut subuh, nak kejut zuhur, itu kita yang mungkin sakit. Tetapi sebenarnya dia mencari keridaan Allah. Harap-harapnya lah. Betul, insyaAllah. Jadi kita kena tengok juga situasi. Sebab itu sebenarnya kita kena melihat manusia ni kalau dia bercakap ni, apakah bercakapnya itu tujuannya untuk memberikan nasihat. Ataupun untuk memang betul-betul untuk menyatakan keburukan pada kita ke. Jadi di sinilah peranan kita pula. Di mana kita kena pertamanya sabar. Baik. Menahan diri inilah dulu di antara perkara yang, sebab itu apakah ubat dia? Ubat dia? Nabi kata 2 kali sebut, aku puasa. Inni sha'im. Jadi daripada mulut puaka tadi, jadilah mulut syurga. Mulut yang berbau kasturi, mulut yang manis. Sabar. Terasa nak luahkan sesuatu yang tak cantik tu, lafazkan inni sha'im. Allahu Akbar. Kalau rasa, kita kan dah kenal diri insya-Allah, kan Prof? Kita dah kenal diri tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rasa nak sebut inni sha'im, boleh sebut, tapi lepas tu terlancarlah lagi ayat, pilih diam. Allah, itu betul. Once itu. Kena senyap. Kena senyap. Kalau tak ada yang baik nak bercakap, pilih diam. Maka itulah lebih baik. Betul. Prof, tadi Prof ada juga sebut masa awal-awal kita pembukaan tadi, Prof. Menyebut tentang ghibah. Mengumpat. Saya bila sebut tentang mengumpat, bercakap yang tak elok kepada orang, kalau ghibah ni kita faham mengumpat ni cakap belakang-belakang lah. Betul. Malah cakap depan-depan pun sebenarnya tak boleh. Dia ada keterkaitan dengan surah 104, surah Al-Humazah, Prof? Yes. Wailul likulli humazatil lumazah. Betul. Bukan saja humazah. Banyak lagi surah macam kita tengok dalam bila kita buka berkaitan dengan surah Hujurat sebagai contoh. Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Sehinggalah kamu suka ke tengok kamu makan daging sahabat kamu. Tapi Allah tu innallaha tawwabur rahim. Allah tu penerima taubat, kasih sayang. Baik. Jadi nak ceritanya pasal mengumpat kan. Mengumpat ni Nabi pun beritahu. Engkau menyebut sesuatu yang sahabat engkau tak suka. Sama ada kat belakang, kat depan ke. Sebenarnya definisi mengumpat itu sedemikian. Tetapi dalam perbincangan ulama, mengumpat ni ada yang diharuskan. Ada yang harus. Ada. Jadi itu sebabnya. Tetapi mengumpat secara keseluruhannya adalah haram. Baik. Terutamanya kalau kita istilah apa sekarang ni, membawang. Membawang ke apa? Membawang ni kan. Jadi sebab itulah pada bulan puasa ni kita kena ingat bahawa membawang yang tidak berfaedah. Bukan kerana Imam Nawawi kata ada lebih kurang 6 keadaan di mana kita harus menyebut perkara yang memang orang tu buat sesuatu tak betul, kita kena sebut. Mungkin kita mengadu ke hakim. Kat qadi ke kat ustaz supaya boleh menyelesaikan. Tentang kezaliman seseorang yang memang jelas dia zalim. Lepas tu yang kedua mungkin kita buat kajian kes. Saya mengajar ni, kita buat satu kajian kes yang memang cerita pasal banyak keburukan orang. Jadi untuk nasihat, pengajaran, tetapi tujuannya itu semata-mata untuk kita sebenarnya nak beritahu perbuatan itu tidak betul dari sudut yang memang jelas duk syarak dan hukumnya untuk pengajaran. Jadi
kalaupun ada masa kata kita tegur seseorang yang memang dia buat tak betul. Contohnya dia banyak contohnya masa dia main game, anak kita lah kita sebut kan. Jadi kita tegur dia depan-depan, dia memang tak suka. Itu sebenarnya teguran dan nasihat. Tapi masa kata kita tengok jiran sebelah kata asyik main gitar menyanyi masa puasa contohnya lah kan. Kita pun begitu kan anak. Ingat jangan menyanyi je, baca Quran. Okey. Okey. Tujuannya tadi untuk kita buat satu pengajaran. Jadi tujuannya sebenarnya untuk dijadikan sebagai kajian kes kepada satu aspek pendidikan. Ini diharuskan dan ada kepentingan tertentu. Sebab itu kembali balik ialah mari kita sebenarnya isi daripada cerita mengumpat ni dengan kita membaca Al-Quran dan membawakan kisah-kisah dan terlibat dengan ilmu lah saja mudahnya. Cantik. Kita memerlukan pengisian macam mana kita buat malam ni kan. Setelah balik mungkin tadarus ke, balik tarawih ke, kita duduk sebentar dalam 40 minit untuk mengulang kaji sebenarnya. Jadi ini sebenarnya yang menggantikan perkara yang mungkin kita duduk melepak kat mana-mana, mula daripada cerita bola sampai habis cerita dunia. Jadi ringkas ceritanya inilah dia masa terbaik bulan puasa ni, mendidik kita punya lisan, mendidik kita punya syahwat kepada satu keadaan yang terbaik dengan yang kita sebut tadi lah. Saya rangkumkan Prof. Tips yang Prof dah bagi itu sebenarnya, macam mana nak elak daripada tergolong dalam golongan orang yang bercakap dusta dan juga amalkan yang jahil tu tadi, maksiat, iaitu saya ada masa, kalau kita sebutlah saya ada masa 24 jam, kalau saya tak isi masa saya dengan benda-benda bermanfaat, maka dia automatik akan terisi dengan yang tak bermanfaat. Betul. Okey. Maksudnya kalau saya sebelum ini duk banyak isi dengan duk bercakap yang bukan-bukan, duk menulis yang bukan-bukan, maka nak elakkan daripada berlaku itu, maka isilah dengan baca Quran. Betul. Cakap benda baik. Betul. Kalau rasa tak boleh sangat, isilah dengan diam. Okay. Berzikir, istighfar. Istighfar lah banyak-banyak. Sebab salawat. Okay. bulan Ramadan ini memang kita nakkan dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, jika nak bercerita tentang mengumpat, mencarut ke apa semua ni, dia punya cerita fiqah dia tu sangat panjang tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada soalan-soalan yang nak ditanyakan lagi kepada Prof kita, jemputan kita pada malam ini. Namun kita nak berhenti rehat sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kita kembali selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, para penonton Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Terima kasih terus support kami, terus sokong untuk bersama-sama mengambil manfaat daripada program ini. Kita menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk terus follow, terus subscribe, like laman sosial My Hadith Time seperti yang tertera di skrin anda, channel YouTube, adanya Twitter, adanya Instagram dan juga page Facebook. Malam ini kita bersama-sama dengan Prof. Madya Dr. Ishak Sulaiman dengan tajuk Puasa Tapi Mulut Puaka. Doktor, kita ada mengumpulkan beberapa soalan daripada para peserta kita, Doktor, yang akan saya tanyakan. Tapi sebelum itu, Doktor, kita nak sentuh sedikit tentang, biasa kita sebut bila bercakap, verbal lah, verbal. Dan kita ada sebut tentang non-verbal communication. Sekarang zaman media sosial, menulis. Macam mana dengan saya tak cakap, tapi kutuk orang tu? Kan? Kalau saya boleh bawakan sikit, Doktor, Prof,
bulan Ramadan, Okey. sebelum-sebelum ni, selalunya mesti berlaku peperangan kat luar negara. Betul. Kan? Lepas tu, ada sahabat-sahabat kita yang memang nak mempertahankan saudara kita di sana itu, dia menggunakan platform media sosial To attack. Saya guna perkataan mungkin ini tak keterlaluan kot, maki orang Betul. di media sosial. Respon doktor. Sama dengan apa yang sebenarnya terdapat dalam hati dia. Dia gunakan satu panca indera lisan. Baik. Sekarang ni pengganti kepada kalau orang bisu tak boleh cakap, dia guna apa? Bahasa isyarat. Sekarang ni bukan orang bisu aja guna bahasa isyarat. Orang tak bisu pun menggunakan jari jemari untuk menzahirkan apa di hati ini. Dia mungkin dia punya memek muka dia kan. Sampaikan darah tinggi pun ada. Ini perbuatan sia-sia. Jadi seolah di situ juga satu ujian lagi sekarang ni dengan kemudahan teknologi, boleh ada pula ruang untuk komen apa juga benda, semua nak dikomen. Jadi hati-hati tuan-tuan. Ini juga boleh membawa kita kepada neraka. Allah. Ini cukup penting sebab apa? Bila kita tadilah kita berdusta kepada satu kebenaran. Kadang-kadang benda tu benar. Tapi kita nak mungkin pengaruhi orang supaya tak nampak benar, kita pun terus kaburi dengan macam-macam. Saya bimbang. Itu merupakan nanti hisap-hisap yang mungkin berat besok kita nak jawab. Allah. Jadi sebenarnya pengganti mulut sekarang ni adalah kata-kata nista. Hampir sama sebenarnya. Orang yang menyebabkan apatah lagi ditayang sampai lagi banyak. Membacanya kalau kita bercakap dengan Coach Jamil kalau tanpa siaran ni mungkin Coach Jamil je kan. Betul. Maka 2-3 orang kru lah depan ni. Tapi kalau kita cakap di bawah yang memang orang tengok, kalau ada satu dia punya viewers tu dekat jutaan ke ratusan ribu, bayangkan. Kita apa benda yang terutama yang melibatkan kepada benda dusta. Dia kalimah dia tagline dia mudah aja. Yang tidak benar. Yang dusta itu. Apakah kita terlibat sebenarnya turut memberi buruk sangka? Sebab dalam ayat Hujurat tadi Allah kata wajtanibu tentang zon ni. Jadi buruk sangka ni sebenarnya kena jauhkan dulu. Kita bagilah ini, tengok aja seorang individu terus kita pun terserang. Okey. Kita tak suka pada individu habis dengan baju dia pakai. Kenapa ustaz ni pakai baju macam ni contohnya lah kan. Semua bentuk kita zahirkan. Apa salahnya walaupun mungkin tak berkenan ke mata, sabar dulu. Jangan kita sampaikan di jari dan mulut kita. Inilah proses sabar dalam menahan diri dalam puasa. Jadi ingat tuan-tuan jari jemari juga menjadi saksi. Mungkin kita tak mengambil tapi kita menulis. Jadi menulis sesuatu yang dusta, qauluz zur, ini saya bimbang puasa kita juga nanti akan nil. Hanya menahan lapar dan dahaga saja. Habis kualitinya. Wallahu alam. Apa lagi yang kita nak buat bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, tuan-tuan dan puan-puan? Sama ada secara bercakap ataupun bertulis, dua-dua ini mesti kita tahan. Mungkin ada waktu kita rasa geram. Betul. Tinggal lagi luahkan geram tu, dia ada dua ya, doktor, apa Prof? Satu, saya luahkan geram yang boleh dapat redha Allah Taala. Satu lagi luahkan geram yang menyebabkan Allah Taala murka. Pilihlah. Betul. Tapi bukan suruh pilih untuk nak buat dosa, itu tidak. Dia tentang pilihan lah, Prof. Betul. Baik, kita nak teruskan kepada soalan-soalan peserta kita, Prof. Boleh, insyaAllah. Kita nak tengok soalan. Soalan yang pertama. Di neraka, mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalir darah. Rasulullah berkata, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Adakah hadis ini sahih? Ini tentu. Mohon penjelasan Ustaz. Mohon penjelasan Prof. Ini nama orang ni simpan nota. Kemana. Jadi saya pun mungkin di antara koleksi hadis yang dia jadi koinsiden lah. Sebab kita pun mengajar hadis kan. Jadi kita juga mengumpulkan hadis-hadis yang sahih hasan, hadis dhaif semua. Dan ingatlah, ini sebenarnya hadis menarik dan mungkin ramai orang tak bersedar. Baik. Jadi apabila kita dengan sengaja, kita berpuasa ni, Coach Jamil. Kita berpuasa. Tapi dengan sengaja kita buka puasa sebelum waktu. Sengaja. Itu perkataan dia. Bukan kerana terlewat 4 minit yang berlaku di negeri tertentu tu kan. Itu terawal 4 minit sebagainya. Itu bukan kerana itu. Tapi dengan sengaja. Dengan sengaja mungkin itu sebabnya. Dengan sengaja apakah kita sengaja nak challenge ke atau nak permainkan ke? Ini istihza' itu istilah. Mempermain-mainkan itu menjadi satu, ini ceritanya. Orang mempermainkan hukum Allah, mencabar hukum Allah, mengejek-ngejek ini, jangan. Allah akan balas.
Allah. Sebab itu hukum Allah. Ya. Jadi tapi hadis ini, Ya. hadis sahih, Hadis kita sahih. boleh tengok dalam Nasa'i Sunan Kubra. Sumber dia. Sumber dia. Dan apabila yang terakhir tu, terutamanya kalimah terakhir tu, memang saya boleh bacakan kat sini lah. Silakan. Kebetulan dan Nabi kata macam mana? Orang yang diazab ini, terutama azab itu mungkin cuma robekkan itu saya kurang pasti, tetapi nak ceritanya diazab. Azab dia tu. Azab apa? Sebab apa? Allazina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Okey. Jadi dia tu berbuka puasa sebelum dibolehkan, dibenarkan. Tapi dia buka dengan sengaja. Dengan sengaja. Jadi tetapi sumber hadis ni sahih. Sebab itulah pengajarannya. Ya, kita pastikan waktu buka ni masuk betul-betul. Dan saya yakin ramai yang memang betul-betul serius buat buka ni. Tapi jangan kita sengaja nak tunjukkan kita ni. Saya bimbang nanti kita buat tu semacam kita nak mencabar ke, nak memainkan ke sunnah Nabi. Jangan tuan-tuan. Terutama orang Islam lah. Wallahualam. Nak dipanjangkan daripada soalan tu tadi, Prof. Mungkin ada antara penonton kita bahawa dulu-dulu saya pernah buat macam tu. Okey. Kan saya zaman jahil saya kan duk tinggalkan puasa, tapi alhamdulillah Allah Taala dah mengetuk pintu hati saya pun berusaha nak jadi lebih baik, dan alhamdulillah Ramadan ini saya dah berusaha untuk nak jadi lebih baik. Yang cerita dulu-dulu tu perkara yang dah berlaku tu, apa yang patut saya buat, Prof? Nabi bersabda, puasa ni kafaratun, merupakan kafarah dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kan? Itu siapa yang berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bila berpuasa dengan keadaan beriman dan sentiasa mengharapkan puasa yang Allah terima. Jadi Nabi kata akan diampunkan segala dosa yang telah lepas. Jadi puasa ni merupakan kafarah. Jadi jangan bimbang tuan-tuan dan kita semua. Memanglah kita tak sunyi daripada kesilapan. Tetapi jadikanlah puasa ni sebagai untuk menghapuskan dosa yang telah lepas. Terutamanya dosa-dosa yang menyebabkan hukum Allah, kan? Jadi itu sebabnya puasa ni sebenarnya kehebatan orang berpuasa ni ada satu pintu yang khusus nanti. Ar-Rayyan. Bagi orang berpuasa masuk syurga. Tak nak ke kita? Itulah kita, insya-Allah. Dia sama macam episod 1 ada jemputan tu, Al-Fadil Ustaz Faiz sebut adanya Babur Rayyan untuk orang yang berpuasa. Jadi tuan-tuan puan-puan, perkara yang lepas itu perkara yang lepas. Kita nak pastikan perkara yang lepas itu kita gunakan pada Ramadan kali ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa sungguh-sungguh. Sebab kita nampak ni azab Allah Taala kepada mereka yang sengaja meninggalkan puasa. Baik Prof, soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya kita. Bagaimanakah dengan berpuasa boleh menjadi perisai daripada melakukan dosa? Daripada Syahirah Muhammad Zaki. Sebab secara realitinya juga, puasa-puasa juga. Cakap yang tak elok tu berlaku juga. Mencuri berlaku juga. Tengah-tengah drive, maki orang sebelah pun berlaku juga. Biasa. Prof. Sebab itu, inilah dia kehebatan puasa. Kita kena menahan dan mendidik. Jadi kalau kita tahu kita puasa ni untuk jadi orang baik, kerana kita nakkan la'allakum tatakun tu. Puasa takwa tu. Bukan puasa orang awam. Bukan layman punya puasa ni. Kita nak VIP. Very important person dalam puasa kita. Kerana apa? Kita memerlukan dosa-dosa kita yang lepas tu Allah ampunkan. Jadi itu sebabnya Nabi kata puasa ni sebagai perisai. Dan perisainya bila kita nak lakukan satu benda dalam bulan puasa yang Allah larang, kita memerisai, menjadikan puasa tu aku puasa. Saya pasti sebelum kita terlibat dengan perkara-perkara maksiat, kadang-kadang tengok benda ni lalu dekat kita tu kan. Kita kena cepat skip. Aku puasa ni. Tak ada masa nak tengok asyik orang ni kerja mengutuk orang aja. No. Itu bukan menjadi menu kita. Jadi sebab itulah jadikan perisai betul-betul puasa ni untuk kita dapat puasa yang berkualiti, yang Allah akan ampunkan. Dan akhirnya kita betul-betul dapat lahir sebagai manusia yang kembali pada fitrah. Bukan cerita pasal raya lagi ya. Belum. Belum lagi. Okey. Nombor 1, saya nak kena ada target saya tu. Saya berpuasa bukan level yang awam, saya nak level bertakwa. Itu nak orang kata apa, set objektif, set matlamat. Satu. Dan yang kedua, lafaz ana shaim. Sesungguhnya aku berpuasa tu, dia bukan hanya sekadar lafaz dua bibir. Prof. Dia tentang dia masukkan dalam diri dan dia menjadi satu behavior, satu perilaku untuk orang yang
saya ni berpuasa, maka saya mesti berkelakuan sebagai selayaknya orang yang berpuasa. Macam tu ya. Betul. Nilai trust. Nilai trust dia. Nilai Itu trust dia. Hmm. Tuan-tuan perempuan, asasnya supaya puasa ni boleh jadi perisai kepada kita, berpuasa level bertakwa. Itu. Allah. 1, 2, karakter yang kita keluarkan adalah karakter orang yang berpuasa. Ini kena, kalau saya guna bahasa universiti sikit lah, Prof. Ya, dimanifestasikan apa kata-kata kita tu. Boleh macam tu, Prof. Kemah. Allah. Baik, soalan yang seterusnya. Okay. Kalau kita cerita dengan kawan tentang seseorang untuk dijadikan pengajaran tanpa menyebut nama, apakah dikira mengumpat juga? Ini tadi Prof ada sebutkan. So, kita raikanlah soalan ni. Prof, silakan. Memang mengumpat ni hukumnya haram. Baik. Bila kita menyebut sesuatu yang kawan kita tak suka. Baik. Sedangkan dia tak buat ke, mungkin dia buat ke, tapi kita ulang-ulangkan. Baik. Sedangkan kita disuruh kalau ada kelemahan kawan kita tu, cuba tutup. Daripada cerita orang lain. Ceritanya ni, kita bawa cerita pada orang lain. Okey. Namun kata, ni saya nak pergi, kena dalam bab mengumpat ni kita kena ambil semua ilmu lah dalam Islam ni. Jadi jika tujuan sedemikian, jika tujuan tertentu yang Nawawi memberitahu dan termasuk imam lain, ada lebih kurang 6 perkara lah. Tentu pertama saya sini ya, sebab benda dah menjadi satu perbincangan yang biasa. Baik. Buat aduan apabila dizalimi. Baik. Sudah pasti kita nak cerita orang yang zalim tu macam mana? Betul. Okay. Yang kedua, kita membantu dalam mentang perkara yang mungkar. Okey. Kita nampak ada orang tak puasa. Begitu terang-terangan dia keluar rumah. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Contohnya lah. Dia mencabar. Sedangkan ada undang-undang yang di negeri tersebut dekat enactment orang yang sengaja tak buka puasa dekat ramai ni kan. Kita boleh buat aduan. Itu mungkin kita ceritakan. Si A ni saya tengok dah 3 hari dah. Dia sengaja je depan rumah dia sambil apa ni basuh kereta tu. Minum. Minum. Tapi malam tadi pergi tarawih. Contohnya lah. Contoh. Okay. Kemudian yang ketiga, menceritakan kepada sesuatu pihak mufti ke ustaz bagi tujuan kita mendapatkan fatwa. Ya. Kita kena cerita masalah kan? Betul. Kadang cerita masalah suami, isteri ke baik. Kemudian mencegah umat Islam daripada melakukan keburukan dengan cara nasihat. Berdasarkan ilmu kerana Allah, nasihat tetapi terpaksa sebut keburukan orang tertentu. Mungkin kadang-kadang isteri kita ke contohnya, kawan keluarga kita, tapi untuk nasihat. Tak apa. Kemudian akhirnya menyebut sesuatu sifat yang ma'ruf kepada diri seorang seperti bisu, buta dan sebagainya. Tetapi jika tak mampu, kadang-kadang kita terpaksa gunakan sebagai contoh. Baik. Sebagai kajian kes tadi saya katakan. Untuk ini, diharuskan. Tetapi had kita, tujuan kita kerana itu perintah Allah untuk membaiki. Bukan sengaja kita nak menyebarluahkan, menjatuhkan maruah, memfitnah. Itu besar. Al-fitnah itu asyadu binal qatl. Fitnah itu lebih besar sebenarnya daripada pembunuhan. Kerana dia menyebabkan manusia itu akan menjadi condemned down. Jangan buat, terlibat. Wallahualam. Bila kita faham tentang situasi-situasi ini, maka kita juga tidaklah keterlaluan kan, Prof, dalam menggunakan jangan duk buka aib orang, jangan duk buka aib orang. Kena ada ilmu tentang tu. Ilmu tentang jangan jadi form forward ataupun penyebar luaskan keraiban orang. Kerana kita terima satu, mintanya pula si AB. Betul kau minta penjarahan. Kita agent. Jangan jadi ejen tu. Jangan jadi ejen. Siapa yang buat tu? Jangan dia buat perangai macam tu. Sabar dulu. Sehingga kita nampak berita ke, rupanya si A ni. Tak apa. Itu. Okey Prof, kita teruskan soalan seterusnya. Kalau kata-kata itu bukan maki tapi masih menyebabkan orang terasa hati, masih dikira sebagai mulut puaka ke? Ini tadi pun Prof dah sebut, tapi kita raikan soalan sahabat kita. Silakan. Jika sakit hati itu memang Allah kata kita tak boleh terima itu kerana dia dusta. Ini sebenarnya kepada orang yang cakap tu dia kena tanggungjawab lah. Bimbang nanti jika dia berpuasa boleh hilang nilai. Allah. Tapi jika seorang itu mengingatkan kita yang kita buat ni tak betul kerana Allah. Kita sakit hati kita sakit ni. Kena sabar. Dan terima sebagai satu nasihat. Dia tengok pada kondisi. Jadi yang penting saya yakinlah dalam puasa ni ramai orang cuba bersabar. InsyaAllah. Tapi bila dah terbuka segala-galanya ni kan, border pun dah terbuka, pasar pun dah terbuka. Saya cuma nak ingatkan ketika kita berada dalam kemeriahan nak menyambut buka puasa ni, contohnya beli barang kan, benda menjual barang. Sekarang ni pakat semua nak jual semua. Hati-hati tuan-tuan ya. Jangan kita sampai mengambil kesempatan menzalimkan orang dengan barang. Ini sebenarnya dalam keadaan bila dah terima satu benda tak betul, kita bawa balik benda tu mungkin tak masak. Sakit hati tak?
Contohnya lah kan. Sebab itu masa ni dia satu ujian sebenarnya. Kita kena jaga yang menjual puasa, yang membeli pun puasa. Betul. Mesti ada taradin, mesti ada redha meredai, beritahu ini mungkin begitu begini. Jadi ini semua satu ujian dan kita kena lunaskan mengikut kehendak sunnah dan syarak, insya-Allah. Dia selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Perkongsian sangat jelas, sangat mudah kita nak amalkan tuan-tuan dan puan-puan. Di hujung ini, saya suka guna perkataan ni Prof. Buah simpul Prof. Dengan tajuk kita puasa tapi mulut puaka. Prof, silakan. Marilah kita menjadikan mulut kita ni sebagai jalan kita pintu ke syurga. Kerana mulut ini jika kita baca dengan kita gunakan lisan yang baik, zikrullah, dia akan menjadi amal ibadat. Namun jika kita gunakan mengikut hawa nafsu yang melanggar perintah Allah, saya bimbang kita akan menjadi orang yang menghampiri pintu neraka. Jadi berpuasalah dengan bertakwa tadi. Semoga kesemuanya termasuklah kita punya percakapan, pergerakan ini, percakapan ini mengikut syariat Allah. InsyaAllah puasa kita, puasa yang diterima Allah. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Jazakallah khair Prof. Kerana Wayak. bersama-sama kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus bersama-sama sampai ke penghujung rancangan. Tentunya perkongsian pada malam ini kita nak kongsikan dengan ramai lagi sahabat kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan share agar ramai boleh dapat manfaat dan semoga dengan usaha kita share itu dipandang Allah dan kita boleh meraih redha Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga setakat ini kita bersama, insyaAllah kita akan bersama lagi dalam episod-episod yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan menyokong Bedah Hadis edisi Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan Ramadan kita pada kali ini dan yang akan datang menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih bermakna, menjadi orang yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bedah Hadis edisi Ramadan. Ramadan gaya Rasulullah. Saya Coach Jamil Wahab. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina